Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini perkembangan terkini tentang 7 pemain Malaysia dalam Malaya atau Harimau Malaysia yang kini dalam masalah besar berkaitan dengan um, status mereka sebagai warga negara Malaysia. Akhirnya mereka menerima hukuman, tetapi ini ialah intipati penting penjelasan Menteri Saifuddin Nasution Ismail di Parlimen. Tiada pemalsuan dokumen 7 pemain, kata beliau. Tiada pemalsuan dokumen 7 pemain. Ini satu berita baik untuk kita semua sebagai peminat bola sepak Malaysia. Jadi kita harapkan semuanya urusan jadi berjalan lancar dan dengan pendedahan dan pengakuan daripada menteri di parlimen ini. Parlimen ya, bukan di tepi jalan, bukan di tepi di mana mereka bercerita, ini di parlimen. Jadi semuanya direkodkan dan tidak boleh ada perkara yang palsu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan, tidak ada berlaku sebarang pemalsuan dokumen oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM membabitkan 7 pemain warisan Harimau Malaya. Beliau menegaskan, tidak berlaku pemalsuan atau penyelewengan dalam proses pemberian kewarganegaraan kerana setiap kelulusan dibuat mengikut peruntukan undang-undang serta prosedur sah Kerajaan Malaysia. Kata beliau lagi, isu ini soal tentang mempertikai integriti mana-mana pihak. Ini bukan soal mempertikai integriti mana-mana pihak, sebaliknya tentang memperbetulkan persepsi, kata beliau. Yang penting, kedaulatan undang-undang negara kekal terpelihara dan setiap proses naturalisasi yang dijalankan adalah sah, telus serta berlandaskan perundangan, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, saya ingin kongsikan dengan anda dulu. Ini ialah terapi imun Transovector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum, dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada penyakit. Tetapi apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit kerana imun badan kita yang bertindak menghapuskannya. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Cepat dapatkannya, ini jawapan kepada doa anda selama ini. Saudara-saudara sekalian, apa yang penting sekarang ini ialah kerajaan ataupun menteri sudah pun menyatakan bahawa perkara yang kita tunggu-tunggu, iaitu tentang dokumen, telah pun dinyatakan. Tiada pemalsuan dokumen 7 pemain, intipati penting telah pun dinyatakan oleh Saifuddin di Parlimen. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan dalam pilihan raya negeri Sabah yang makin panas ini. Akhirnya satu isu timbul tentang derma politik Sabah. Warisan akhirnya membongkar satu rahsia, membongkar satu dokumen, membongkar satu pendedahan yang berani dan luar biasa. Warisan mahu supaya SPRM bertindak. Ini soal derma politik. Netizen di Malaysia sebenarnya makin hari makin geram dan marah. Banyak yang menggunakan isu derma politik ini untuk menghalalkan perbuatan terima rasuah. Tapi pada masa yang sama, kita sebagai rakyat Malaysia, saya sebagai pengulas politik bebas, saya juga mahu supaya isu ini cepat diselesaikan. Derma politik harus diperhalusi. Jangan sampai ditunggang lagi oleh ahli-ahli politik. Perlu ada garis panduan benar untuk derma politik. Kerana agak kesian jugalah kita pada YB-YB. Saya sebagai pemerhati politik bebas, saya seringkali melihat YB-YB ini seakan-akan dijadikan seperti bank oleh para penyokong, oleh rakyat tempatan. Ramai rakyat ingat YB ini tukang bagi duit. Sebenarnya YB pun bukanlah bank duit. Tapi sudah jadi budaya di negeri Sabah. Seakan-akan semua YB ini tukang bagi duit, bank duit. Bila perlu buat jambatan, kalau boleh YB bagi on the spot 15 juta, 15 ribu.
Padahal YB pun terpaksa cari duit juga. Duit gaji YB bukannya sampai 100.000, 200.000 sebulan. Mereka juga mau makan. Mereka juga perlu pekerjaan dan pendapatan. Tapi apabila isu meminta daripada rakyat segera diminta dan mahu serta-merta, disinilah mula timbul derma-derma politik. Ahli-ahli politik terpaksa mencari duit dana sendiri melalui pelbagai cara. Itulah sebabnya ada yang meminta dalam bentuk macam-macam lah. Dialah dana politik dia yang paling penting sekali ialah mereka menggunakan cara untuk dana politik ini. Mereka minta daripada kontraktor lah, daripada lesen lah, dengan pelbagai cara, dan akhirnya itu disebut derma politik. Jadi kalaulah saya kan secara jujurlah, saya mahu supaya Parlimen dan Dewan Undangan Negeri cepatlah merangka undang-undang enactment ataupun akta untuk derma politik supaya garis panduan lebih jelas dapat disediakan. Tidaklah kesian sangat YB ini mencari dana politik. Kan, betul tidak? Anda harus berpikir rasional, jangan emosi. Kita rakyat seringkali ingat YB ini bank duit. Kita jumpa saja minta duit, kita jumpa aja minta duit, kita jumpa aja harap-harap terus buat jalan raya. Padahal mereka juga tidak cukup duit. Jadi disinilah mereka mencari dana dari berbagai sumber. Tapi warisan kata dia mahu SPRM bertindak tentang derma politik ini. Warisan hari ini menganggap SPRM gagal bertindak ke atas ahli politik Sabah yang terpalit dengan skandal rasuah membabitkan proyek pelembungan di negeri itu. Kenyataan itu dibuat selepas pemangku Presiden Parti Bersatu Sabah PBS, Joachim Gunsalam, mengakui dia menerima derma politik daripada ahli perniagaan kontroversi Albert T. Namun pada masa sama menegaskan bahawa ia bukan atas permintaan PBS parti berkenan. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dan izinkan saya berkongsi dulu dengan anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, bodoh dan tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada penyakit. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik dan menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk ini melalui nombor telefon set yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Ini adalah jawaban kepada doa anda selama ini yang anda mahukan daripada Tuhan. Hari ini Naib Presiden Warisan Terence Siambun berkata, Joachim kini telah mengakui video tersebut sebagai tulen. Justru ia bermakna rakaman yang telah disaksikan itu dan jadi bahan bincang benar-benar wujud. Lebih memeritkan ialah kenyataan Joachim sendiri yang mengatakan kami tidak pernah memintanya, dia memberinya dahulu. Kenyataan seperti itu bukan alasan, ia adalah pengakuan bahawa memang ada wang diberikan dan diterima. Tidak kira siapa yang menawarkan atau yang menerima atau meminta, yang bertukar tangan di antara ahli perniagaan dan wakil rakyat katanya. Itulah definisi asas rasuah dan salah guna kuasa katanya dalam kenyataan hari ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini adalah sebab pengakuan Anwar Ibrahim mengapa dia jemput Trump dalam persidangan ASEAN. Kata Anwar, perlu bijak berdiplomasi. Kata Anwar kepada pengkritik ekoran jemputan untuk Trump. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memulangkan paku buah keras kepada segelintir yang mengkritiknya ekoran jemputan yang diberikan kepada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk menghadiri sidang kemuncak ASEAN hujung bulan ini. Ini kerana para pengkritiknya tidak mempunyai kebijaksanaan untuk berdiplomasi, waima dengan musuh sekalipun. Beliau menegaskan keperluan untuk mencari penyelesaian yang tuntas meskipun umum mengetahui bahawa Amerika ialah sekutu kuat Israel. Inilah kelebihan Anwar Ibrahim, kebijaksanaan beliau berdiplomasi dengan sesiapapun termasuklah musuh. Saya tidak tahulah apa yang bakal berlaku kalau sekarang ini kita dipimpin oleh pembangkang
yang diketuai oleh Bersatu dan PAS untuk menyelesaikan masalah sukarelawan Malaysia yang baru-baru ini ditahan. Apa agak-agaknya yang akan jadi? Berjayakah mereka membawa keluar 23 sukarelawan Malaysia itu dengan lebih cepat seperti yang dibuat oleh Anwar Ibrahim? Silap-silap hari bulan sampai sekarang belum lagi dibebaskan, atau mereka hanya fikir dan fikir. Satu panggilan telefon pun tidak dapat dibuat kerana orang tidak kenal mereka. Tapi lihatlah Anwar, walaupun dia dicaci maki, dihamun setiap hari, difitnah, kononnya bertelefon membuang masa, tapi lihatlah, dengan satu panggilan telefon, semua masalah boleh diselesaikan. Nak tanyalah, kalau Perikatan Nasional memerintah, siapa yang agak-agak mereka akan telefon? Kalaulah mereka tidak bijaksana berdiplomasi, bolehkah mereka telefon bantuan daripada sekutu seperti Mesir, Jordan, dan antaranya juga bolehkah kita bersembang untuk berunding dengan Donald Trump? Itu yang Anwar Ibrahim kata. Para pengkritik tidak mempunyai kebijaksanaan untuk berdiplomasi waima dengan musuh sekalipun. Anwar menegaskan keperluan untuk mencari penyelesaian yang tuntas, meskipun umum mengetahui bahawa Amerika ialah sekutu kuat Israel. Anwar menambah bahawa rundingan perlu diadakan dan ini terbukti ketika zaman Nabi Muhammad. Yang kita lawan itu gergasi Israel, tapi sedikit pun kita tidak takut dan cepas, kata Anwar. Saya bukan mengalah, saya nak runding, kata Anwar. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar kami benci pembohong. Tapi sebelum itu, izinkan saya dulu berkongsi dengan anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor folate. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita bodoh, lemah dan tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh dari semua jenis penyakit. Kerana imun badan kita lah yang membersihkan dan menyembuhkan kita daripada berbagai penyakit. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Saudara, Anwar Ibrahim juga mengatakan kita akan cari penyelesaian. Penyelesaian kita itu adalah kebijaksanaan. Bukan kita menyerah, kita mencari hela penyelesaian diplomasi, kata Anwar. Jangan ikut sentimen, angkuh kita seolah kita tahu semua. Hina nama saya atas nama ASEAN, jemput Donald Trump. Ini soal kebijaksanaan. Politik kematangan harus ada, kata Anwar. Beliau berkata demikian dalam himpunan Malaysia bersama Gaza di Bukit Jalil. Para peserta Subud Nusantara turut memberi ucapan sebelum Anwar Ibrahim. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah. Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah power bank Mozom PB149. Murah, hebat dan dapatkannya di Shopee sekarang. Guys, ini ialah Shocks Open Swim Pro. Headphone yang hebat, kualiti hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah headphone One Audio E70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang.